kami rumuskan setakat ini. So far so good daripada saudara Sulman Amir untuk mengendalikan perlawanan pada malam ini dengan layangan 2 kad kuning. 1 kepada Feroz, 1 lagi kepada Wad Amirul Afiq. Said Ali, pandangan anda tentang apa yang bakal berlaku 45 minit yang kedua ini? Saya jangkakan saya rasa Kedah perlu meneruskan rentak daripada separuh masa yang pertama untuk memberi tekanan terhadap pemain-pemain JDT. Mereka tidak boleh membenarkan JDT menguasai permainan, membuat hantaran demi hantaran. Dan saya rasa daripada first half JDT masih belum betul-betul settle down. So itulah sesuatu yang Kedah perlu mempunyai momentum. Hot mencari ruang di bahagian tengah, tapi dilambat sehingga diasak dengan keras oleh Hong Wan. Hidalgo. Pujian harus diberikan kepada Amirul Hisham di separuh masa yang pertama tadi, sebab dia jelas sekali tenang permainannya, tak begitu agresif, tetapi dia kerap menang bola. Ya, itu sesuatu yang Hong Wan banyak lakukan, membaca permainan dan melakukan banyak interception. Tak sampai kepada rakan dari Amirul Hisham, Nis, Lowry. Nis dapat melihat kedudukan Arif Aiman, first touch yang baik, dibawa ke tengah. Hong Wan, Davis, terlalu kuat untuk Kobinong di seberang sana dari Wan Muniz. Saya cukup yakin bahawa Muniz akan menjadi midfield general kepada JDT di separuh masa kedua ini. Sementara Ott, Atade dan juga Amirul Hisham bergabung untuk mengimbangi kekuatan lawan. Ott, free kick berjaya diperolehi. Andre Dos Santos yang baru masuk, dia kena tenang, dia kena main saja mengikut situasi perlawanan. Ya, pada mulanya saya rasa seperti dia telah memenangi bola. Lihat lagi sekali, Hendrik telah memenangi bola. Betul. Kali yang ke-6 dia masuk sebagai pemain gantian dalam persaingan Liga Super ini. Tekanan yang diberikan oleh Amirul Hisham. Meninggalkan Fidayo keseorangan sebenarnya sebagai striker tunggal. Bantuan yang diberikan daripada bahagian bawah. Jaringan gol bukan daripada hasil permainan terbuka, tetapi daripada servis sepakan penjuru. Roxon. Terlalu soft untuk memberikan sepakan percuma ini kepada Roxon dan juga JDT. Pelanggaran yang berlaku antara Amirul Hisham dengan Broxton. Moses Atade. Tolakan positif, tolakan ke depan untuk Manuel Ott. Hidalgo berdepan dengan Shane Lowry. Semula kepada Manuel Ott. Peluang Kedah Darul Aman mendatangi JDT 2-0. Berpunca daripada gerakan Manuel Ott. Dia yang menyudahkannya di hadapan pintu gol. Shihar tertewas buat kali yang kedua dalam satu game. Solari sedikit sugol. Agak mudah. Barisan pertahanan dipolosi.
dengan satu gerakan yang menarik. Ya, di sini Manuel On bertukar hantaran bersama dengan Hidalgo. Kemudian Hidalgo dengan killer pass untuk Manuel On, di mana Manuel On pemain yang paling tenang dalam stadium ketika ini. Dia sudah tahu apa dia nak lakukan. Dia menunggu gerakan Shihan dan melepaskan satu lorongan, letakkan Kedah 2-0 di hadapan. Jika anda berada di rumah sedang melihat di Kedah, keluar daripada rumah pergi ke stadium, beri sorakan kepada Kedah di Stadium Darul Aman. Menjadi pemain ke-12 untuk pasukan Kedah. Hanya gol yang keduanya pada musim ini dalam saingan Liga. Unbelievable. Itu yang boleh diungkapkan setakat ini. Dengan jaringan pada minit ke-36 dan minit yang ke-50. Perjalanan yang jauh untuk JDT dan juga penyokong-penyokong mereka. Rotasi Plus Highway. Mereka masih lagi mencuba. Percubaan dari Buxton yang digagalkan oleh Akmal Zahir. Ya, tetapi kita tidak boleh lupa semalam Kelantan berada 2-0 di hadapan Selangor dan kemudian Selangor dengan 11 jaringan. Alright. Wang Muniz untuk sepakan penjuru yang kelima bagi JDT. Hantaran Nia Pos yang dikeluarkan oleh Wan Amirul Afiq. Jaringan tunggal dari Ott sebelum ini adalah ketika lawan dengan Kelantan. Satu hantaran ke Fapos. Kobino merapatkan kedudukan. Game on. Saudara-saudari sekalian, kita sedang menyaksikan antara perlawanan terbaik dalam saingan Liga Super setakat ini. Pendahulu Liga yang ketinggalan 2 gol merapatkan kedudukan pada minit ke-52. Inilah saingan Liga Super yang kita mahukan setiap minggu. Ya, kesilapan daripada barisan pertahanan di mana Corbin hanya dibenarkan mempunyai selalu banyak masa dan ruang apabila Shane Lowry menanduk masuk. Dia tidak boleh keseorangan. Anda berada 2-0 di hadapan, berada dalam driver's seat dan ini berlaku. Ya, kredit kepada Corbin Ong, Shane Lowry, Muniz. Leon kata pengadil, keputusan bijak, tidak mahu mengganggu momentum perlawanan yang sudah dipertingkatkan. Arif Aiman peluang diselamatkan, digagalkan oleh Fuad. Sekali lagi penjaga gol Kedah bertindak untuk menafikan penyerang JDT. Muniz, Buxton, Arif Aiman tidak. Dia simpan dulu. Matt Davis membantu melambungkan ke tengah, terlalu kuat untuk Buxton. Hidalgo. Orang lakin cakap ni penonton-penonton berada di edge of the seat. Sebab mereka pasti akan berada dalam kedudukan yang begitu teruja, berdebar untuk menantikan kesudahan. Perlawanan dia masih lagi panjang, tetapi what a pass untuk Arif Aiman. What a save dari Ifwan Akmal. Ya, Ifwan sekali lagi dapat menyelamatkan pertahanan Kedah yang sangat tinggi. Itulah salah satu sebab Arif dengan kelajuan kepantasannya boleh melakukan larian, hanya perlu menerima. Hendrik Dos Santos tak sedar dari belakang ada dua pemain yang mengejarnya. Dan ini satu perasaan yang pemain-pemain JDT tidak pernah alami sepanjang musim. Ya, betul. Paling besar tempoh hari 1-0 saja. Kamil Akmal dibawa masuk untuk menggantikan Azin Afiq yang mungkin sedikit berdebar dan juga goyah dalam permainan dan juga first start-nya pada musim ini. Lawan pula tu dengan tim yang besar. Tetapi kita harus berikan jugalah pujian sebab
Di first half tadi dia bermain baik, menggagalkan Arif Aiman. Muniz tolakkan ke tengah, tetapi terlambat sedikit Fernandes. Ya, baik daripada JDT. Pertama hantaran daripada Endrick, di mana Muniz tak selesa dengan cuba mencari kedudukan Bergson. Kobenong, back kiri negara yang begitu penting dalam setiap setup Kim Panggon. Bergson mendada untuk Fernandes. 2-2. Mungkin orang kata jangan dikejut harimau yang sedang tidur. 2 gol yang mengejutkan Harimau Selatan untuk bangkit dan mereka menyamakan kedudukan. Unselfish dari Bergson mendada untuk rakan senegaranya dan rempatan padu dilepaskan oleh Havertz Fernandes bagi menyamakan kedudukan. Bijak antara daripada Endrick Dos Santos. Ya, terlalu mudah sekali lagi. 2 gol yang terlalu mudah. Mereka tak boleh membenarkan pemain-pemain JDT berada dalam kedudukan seperti ini. Jauh daripada mereka. Inilah menunjukkan Endrick, kemasukan Endrick adalah satu impact yang begitu besar kepada dua jaringan ini. Dan Endrick kepada Bergson, Bergson kepada Havertz. Dan apabila Havertz berada dalam kedudukan tersebut kosong, tak ada pertahanan di hadapannya, mudah sangat. Tetapi saya lebih tertarik dengan tindakan daripada Bergson. No Diogo, no Faristari, no problemo. Sebab ada 2 gandingan yang seperti biasa akan menjadi peledak gol yang keempat. On sudah pasti. Tidak mahu kejayaan sudah menjadikan gol tadi, menjadi pemusnah kepada impiannya untuk membawa Kedah menjadi tim pertama, mengecewakan JDT. Dan kini Nafuzi terpaksa balik kepada drawing board untuk memperbetulkan semula keadaan. Mana JDT bijak, pantas dalam tak sampai 5 minit Andi, mereka dapat menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan 2-2. Ifwat tertewas buat kali yang kedua, biarpun menyelamatkan 3 percubaan bahaya pihak lawan. Alangkah cantiknya kalau setiap minggu ada game yang mendebar seperti ini. Bukannya kita tidak mahu mencari ataupun menyaksikan gol-gol yang banyak, tetapi bayangkanlah anda turunkan tim senior menentang pemain-pemain remaja seperti yang berlaku dalam perlawanan semalam di Kota Baru. Ya, kalau 10 ataupun 11 gol itu biasalah. Bujur 10-11 gol saja. Ya, kalau banyak gol pun, kalau game fight, ya itu sesuatu yang kita mahu. Tapi kalau 10, 8, 10, 11 dah tak jadi pelawanan bola sepak, jadi pelawanan futsal namanya. Endrick Dos Santos memberikan impact selepas dibawa masuk. Tindakan bijak pengadil awalnya memberikan advantage. Moses ATD merah, dia dipersalahkan. Yang ni dia dah okey, dia kejar rempuhan dari belakang. Ya, tapi apabila kita lihat Kedah 2-0 di hadapan, satu lagi antaran jauh untuk mencari Bergson. Muniz, Mati Fernandes, Davis terlajak sedikit. Hong Wan, Wan Muniz, dia gemar untuk melakukan antara-antara lurus seperti itu di celah-celah pemain. Ada jatuhan, play on kata pengadil. Free kick untuk Kedah. Wow, dalam keadaan seperti itu ada yang sudah berdebar menanti keputusan daripada Hasrul Amir. Ifedayo diasak dari belakang. Hidalgo membuka permainan sampai kepada Partiban.
Membuat cross terus kepada Shihab. Kedah kena gunakan pertiban lebih kerap. Pemain yang ada pengalaman melakukan assist dalam final Piala Malaysia ketika bersama-sama dengan KL City dulu. So kita lihat dalam tempoh 5 minit jaringan daripada Kobin Ong dan juga Herbati Fernandes. Ifedayo, Partiban berdepan dengan Matt Davis. Tapi Matt Davis lebih pantas. Dan free kick kepada JDT. Sekali lagi agak soft untuk memberikan free kick itu kepada JDT. Ya, sedikit saja tolakan, tapi Matt Davis mengambil kesempatan. Rasa penyokong-penyokong, penonton-penonton di Darul Aman dan juga yang berada di luar sana menyaksikan perlawanan ini agak terhibur. Satu lagi cross yang baik. Partiban tidak menang bola, tetapi dia menolak Herbati Fernandes terlebih dahulu. Hantaran-hantaran seperti itu tak dapat dimanfaatkan, tak banyak digunakan oleh pemain-pemain Kedah hari ini. Ya, benar. Dan apa yang saya cuba ceritakan sebentar tadi, apabila Kedah berada 2-0 di hadapan saya, gol sepakan penjuru, ini boleh berlaku, tapi gol kedua itu tidak boleh berlaku. Mereka masih berada di hadapan. Mereka perlu bertahan seperti apa yang mereka lakukan di separuh masa yang pertama, di mana mereka selalu compact. Kali itu tak compact sekali dan terus terbocor. Baik. Penyerang Bangkok United yang meledak 35 gol dalam 70 perlawanan. Cepat dibawa masuk oleh pengurusan JDT dengan keadaan Diogo Santo. Tak dapat meneruskan aksinya dan kemudiannya kecederaan pula Fernando Forestieri. Kedah dari manual out dihalang oleh Matthew Davis untuk sepakan penjuru yang ke-6. Pertama terhasil daripada sepakan penjuru Veto Andrak, bantu setia dalam setup pasukan Kedah ini. Hidalgo daripada sebelah kanan, pintu gol Shian Azmi dikeluarkan di situ oleh Forestieri. Forestieri pula sama tu Buxton. Sorry. Tapi kemudiannya bola jatuh kepada Manuel Ott yang melakukan rempatan, mengharapkan sepakan penjuru diberikan kepada pasukannya. Ya, saya rasa ada save daripada Shihan. Ada sentuhan. Oh ya, penting save itu. Sudut ini lebih baik kita boleh lihat sama ada sentuhan ataupun tidak. Lihat sekejap. Ya, saya rasa ada sedikit sentuhan daripada Shihan yang juga mengarahkan bola keluar. Tidak dapat dikesan oleh saudara Asrul. Dia rindu akan Forestieri itu sampai tersebut namanya. Tapi clearance dari penyerang iaitu Bergson turun ke bawah membantu. Fernandes bukan satu gerakan untuk Bergson. Buat satu cross hadapan pintu gol. Apakah ada sentuhan? Tidak. Dia juga mengharapkan sepakan penjuru dan juga mengharapkan ada rakan-rakan yang lain di hadapan pintu gol tadi. Ya, sekali lagi gerakan yang baik, kombinasi Herbati Bergson, mana selepas dive yang dilakukan oleh Ifwan nampak seperti tak selesa. Saya rasa akibat daripada percubaan Arif Aiman. Ya. Inilah pemain yang dengan rekod pribadi yang cukup tinggi bersama-sama dengan JDT. 97 gol
dalam semua competition sejak mewakili JDT ini. Ifedayo sorangan, Johnny Ahmad menduru pantas. Atade ke depan untuk On. Bolakan yang sukar. Mengharapkan bahu larian daripada Ifedayo. Tapi kita lihat pada kedudukan Shane Lowry dan juga Johnny Ahmad dah tutup ruang itu. Lowry jauh untuk mencari Arif Aiman. Kontrol yang baik. Lontaran ke dalam JDT. Ini pemain yang menggantikan Azin Afiq tadi. Kamil Akmal biasa bermain di bek kanan. Kalau posisi bek kiri ini dengan pasukan hijau kuning hari ini, saya masih lagi teringat akan kelibat Muhammad Ramli, Keita Kebal dan juga Azmir Yusof yang rajin membuat overlapping dalam pasukan Kedah ni. Ya, Azmir Yusof seorang pemain yang saya pernah beraksi bersama ATM dan juga hari ini FC. Hidalgo dalam pada itu dengan kelicikannya. Partiban. Dua pemain menunggu di seberang sana. Moses Atane tolakkan ke tengah. Peluang untuk On. Ifedayo terkena tiang. Wan Amirul Afiq dengan rembatan susulan yang dilakukan. Tiang menafikan Ifedayo untuk gol kedua pribadi dan juga gol pendahuluan bagi tuan rumah. Tandukan. Oh, what a save dari Shihan Azmi. Tandukan yang cemerlang juga dapat dilepaskan oleh Kapten Kedah, Manolot. Bermakna drama dalam game ini belum berakhir. Tapi kerancakan perlawanan berterusan. Lontaran ke dalam Kedah. Rekod pertemuan yang pernah menyaksikan kedudukan 0-0 antara kedua pasukan ini dalam saingan Piala Malaysia tahun 2021. Ya, sini satu lagi percubaan daripada Ifedayo. Ya, dia perlu berfikir dengan pantas. Itulah yang dia lakukan. Sayang sekali terkena tiang. Nampak seperti Shihan pun telah tertewas. Ini peluang satu lagi. Peluang yang begitu besar. Tapi satu peluang yang kita jangka dapat save daripada Shihan kerana ketinggian adalah sangat penting. Adalah sangat tepat untuk seorang penjaga gol dan juga tak terlalu kuat daripada Manu On. Offside Ifedayo. Kalau anda lihat kepada peluang-peluang dan juga percubaan Ifedayo malam ini, kalau on the run dia memang gagal. Arif Aiman tolakkan ke tengah. Selamatkan oleh Amirul Isham. Davis, Hong Wan, Dos Santos tak sampai semula. Cuba bermain 1-2 dengan Bergson tadi. Dan tetap terus diberikan oleh Lowry. Antede pendek untuk Manolot. Ada asakan keras dilakukan oleh Hong Wan, tetapi dibenarkan sebentar tadi oleh Ngadil, saudara Hasrul Amir. Musim lalu dalam perlawanan Liga Super, JDT pulang dengan 3 mata berharga dengan 3 gol. Jaringan dari Bergson, Leandro Velasquez dan juga Afiq Fazail. Yang menyaksikan juga Bergson dilayangkan kad merah. Sementara Ronald Nyahwanja menjadikan gol tunggal. Apa yang berlaku kat tengah.
Syafiq Rahim akan dibawa masuk untuk menggantikan Hong Wan. Dia juga tidak mempunyai game yang cemerlang seperti biasa pada hari ini. Sedikit struggle, tapi dia berusaha juga untuk bermain, membantu Wan Muniz dan juga Kinamoto pada separuh masa yang pertama tadi. Dia ada 20 minit. Syafiq Rahim. Kamil Akmal. Shiga kena berhati-hati. Back pass dan juga hantaran-hantaran ke belakang seperti itu. Kena lihat juga keadaan. Hot. Aktiban mengejar bersama-sama dengan Matt Davis. Hantaran ke dalam kepada Kedah. Sedikit dan juga hujung kaki Matt Davis. Pemain Kedah jangan kalau boleh buang masa ni, sebab mereka ada peluang dalam game ini. Memenangi kejuaraan tahun 2016 di bawah bimbingan Mario Gomez. JDT unbeaten, menang 18, seri 4 kali. Tapi untuk mendapatkan rekod bersih sepenuhnya, tahun inilah yang paling hampir untuk mereka. Dengan peranan-peranan yang akan datang nanti, seperti menentang Kuching, Pideran dan juga Pulau Pinang, adalah di tempat sendiri. Sementara Seri Pahang akan ditentang di tempat lawan, iaitu di Kuantan. Tidak offside. Silap. Sebab dia tunggu bola tu bounce. Ya, penting untuk menerimanya sebelum bola melantun. Idea adalah baik, tapi apabila ia melantun, ia akan lebih jauh ke depan. Syafiq. Jody Aman untuk Bergson. Ulakan yang agak keras. Play on. Tidak. Baru nak bawa ke depan oleh Hendrik Dos Santos. Tetapi free kick akan dilakukan di tempat yang betul, iaitu di kawasan belakang di sini. Zahir dah memainkan peranan yang cukup besar untuk merantai pergerakan Bergson dan juga Herberty Fernandez. Arif Aiman. Ini gerakan yang pasti dimahukan. Arif Aiman. Jangan berikan peluang kepada dia seperti itu, sebab dia akan meledak. 3 pemain yang berpeluang mencuri bola dari kakinya. Sebaliknya dia teruskan larian dan kemudiannya melepaskan rembatan rendah, menewaskan Ifwan. JDT melalui selepas ketinggalan 2 kali. Karakter sang juara dipamerkan oleh mereka. Ya, kita boleh lihat dia hanya seorang saja, tak ada bantuan daripada sesiapa. Hanya bantuan adalah apabila dia menerima bola. Tetapi selepas itu segalanya Arif Aiman. Berapa pemain dia dapat menembusi garisan pertahanan Kedah? Terlalu banyak pemain. Seorang pun tak dapat menghentikannya. Tetapi balance beliau, kekuatan beliau, di sini yang terakhir ketenangan. Kesemua aspek anda mahukan untuk seorang penyerang, itulah yang dia tunjukkan. Gol yang ke-7 darinya dalam saingan Liga pada musim ini.
Dan dia tidak akan berhenti di sini. Dia menjaringkan gol yang kelima dalam pertemuan terakhir kedua pasukan di SSI pada 9 sebelum dilengkapkan oleh Leandro Velasquez. Untuk perlawanan pada malam ini di Alus. Mungkin ada yang mengatakan mana Arif Aiman dalam game pada malam ini. Nah, sebentar tadi dia tampil, dia muncul, dan kali ini dia pegang bola untuk Dos Santos, Alberti Fernandez, JDT di depan. Untuk kedudukan ketika ini, standby orang Johor Bahru, boleh main bunga api lagi. Kalau 3 mata dibawa pulang dari Darul Aman, mereka akan ditambahkan selaku juara buat kali yang ke-10 berturut-turut. Tapi tak tahulah kalau Hidalgo dan juga Ifedayo mempunyai idea yang berbeza. Sayang, tandukan itu tidak tepat. Amirul Hisham merembat, diselamatkan oleh Shihan Azmi. Memang benar, comeback is real untuk setakat 75 minit yang kedua dan juga setakat ini, Adni. Ya, positif daripada Kedah reaksi selepas dibolosi gol yang ketiga. Tetapi Amirul Hisham di sini, dia mendengar penyokong-penyokong sorak mahukan dia merembat dan dia merembat. Tetapi bagi saya, dia boleh lagi melorong kepada pemain yang lain. Kita melihat akan kelincahan tambah dengan ketangkasan. Satu tackle lewat yang dilakukan di situ oleh Kamil Akmal. Kad kuning yang ketiga perlawanan. Kali ini untuk Kamil Akmal. Mengasari Arif Aiman dengan satu terjahan yang agak keras. Dia Arif Aiman last score ketika lawan dengan KL City. JDT menang dengan 6-1. Kemudiannya ramai katakan dia tenggelam. Tetapi pemain ini cukup istimewa untuk JDT dan juga bola sepak negara. Sentiasa menjadi duri dalam daging, sentiasa meninggalkan igauan buruk kepada pihak lawan. So kita sedang melihat Syahmi Safari dipersiapkan untuk bermain dalam perlawanan ini oleh Esteban Sulari. Saya mungkin boleh pakai poin-poin daripada sahabat-sahabat yang memberitahu masalah stamina mungkin akan menjadi perbezaan di antara kedua-dua tim untuk tempoh 15 minit yang terakhir. Saya ni Ya, memang tepat sekali kerana jika kita lihat statistik JDT di separuh masa yang kedua, terutama selepas minit ke-76, mereka telah menjaringkan 19 gol dalam 15-20 minit yang terakhir. So ya, memang kita boleh lihat, saya rasa di separuh masa yang kedua terang kita boleh lihat 3 jaringan daripada JDT. Saya telah mengatakan jika Kedah mahu mendapatkan apa-apa daripada perlawanan ini, terutama apabila mereka berada di hadapan, mereka perlu menyaingi intensiti JDT. Dan separuh masa yang kedua mereka tak dapat ikut rentak, mereka tak dapat menghentikan rentak, minta maaf, dan ya, tak dapat menyaingi intensiti pemain-pemain JDT. Kobinong, pemain yang mungkin mengubah suasana perlawanan ini, dibawa keluar oleh Esteban Sulari. Dan Syami yang biasa main di sebelah kanan dibawa masuk. Alright, Jeraboev antara pemain yang akan dibawa masuk. Fayad Zulkifli juga. Double substitution dari Nafuzi Zain. Fayad menggantikan Partiban. Tukaran The
demi untuk menyelamatkan pasukannya. Tadi mungkin sudah kepenatan, justru satu tenaga baru, semangat baru, jiwa baru dan juga keazaman baru. Itulah menyebabkan kita melihat Amir Bek Juraboev dibawa masuk bermain di bahagian tengah bersama-sama dengan Manuel Ott dan juga Amirul Hisham. Bagi saya, antara pemain paling menyerlah pada malam ini bagi Kedah adalah Moses Atade. Tenaga beliau di bahagian tengah, kepantasan, kebijaksanaan untuk bergerak. Dia mungkin penat kot sepanjang game ini. Juga mungkin kerana mereka perlu menukar import bersama import. Ya betul. Tak boleh nak keluarkan Ifedayo. Syafiq. Kita juga melihat kemasukan Endrick Dos Santos yang menggantikan Kunimoto. JDT bermain seperti biasa. Kobin Ong sebelum ini skor lawan dengan Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Yang sudah pun dikeluarkan. Mungkin juga kepenatan. Jangan lupa juga bahawa JDT sedang membuat persiapan mental mereka untuk saingan ACL yang bakal bermula pada bulan depan. Itulah aspirasi yang mahu dibawa mereka dalam kejuaraan kali ini berdepan dengan wakil dari Korea, Jepun dan juga Thailand. Dos Santos membuka permainan di sebelah tepi. Dua menanti di tengah. Abati Fernandes, satu tolakan ke belakang. Terlalu mudah untuk dia melakukan turning, mencari Buxton. Yang kita dengar ketika ini melakukan sorakan adalah penyokong-penyokong pasukan pelawat. Tetapi ini adalah antara game yang boleh kita kategorikan sebagai antara match of the season. Cantik sedikit sentuhan yang dilakukan oleh Abati tadi. Dapat dipatahkan oleh Boyan Siga. Tolakan dari Syafiq Rahim. Pengadil tidak mahu memberikan advantage. Quick free kick. Dia tak benarkan. Dan juga bola masih bergerak. Dia perlu betul-betul berhenti. Tapi jika saya seorang penyokong berada di stadium ketika ini, 3-2, Kedah masih ada masa untuk mendapatkan satu ataupun dua gol. Soraklah untuk diorang. Jody Ahmad, tak sampai antaranya, tak jauh. Ifedayo peluang, tapi dipatahkan oleh Syafiq Rahim. Abati Fernandes, Arif Aiman. Jadi dia akan mengendurkan asakan daripada pihak lawan. Satu hantaran Syahmi yang tiba-tiba muncul di depan, meninggalkan untuk Buxton. Dijatuhkan di situ. Play on, kata pengadil. Diterima oleh penyokong-penyokong Kedah. Kecewa Buxton. 10 minit yang terakhir ini begitu crucial. Kita tahu akan rekod yang dimiliki oleh JDT akan dilebarkan. Sama ada bermain di gelanggang lawan ataupun di tempat sendiri. Kedah Darul Aman sebelum ini sudah tewas sekali di tangan KL City. Fayad tak sampai bola itu. Cross kepada siapa? Ifedayo pun dia perlu berada di situ. Manuel Ott.
belakang. Kita lihat Solari suruh pergi tekan. Kerana Fuzi mahu menggunakan Jonathan Balatoli pada sasaran yang terakhir ini. Dia mengubah nasib. Tapi Fidayo selagi berada di dalam padang, agak kecewa melihat percubaannya yang terkena diam tadi. Boyan Siga. Amirul Hisham cemerlang di separuh masa yang pertama. Begitu juga dengan Hidalgo. Juraboy tak lepas untuk mengatasi Dos Santos. Free kick untuk Hendrik Dos Santos dan juga JDT. Sekaligus juga meredakan tekanan yang diberikan oleh pihak lawan. Ya, di sini senang dibaca oleh Hendrik gerakan Amir Bek dan bijak untuk memenangi sepakan bebas untuk, ya, seperti anda katakan, meredakan keadaan. Tapi perlu beri kredit kepada pemain-pemain JDT. Ya, ini menunjukkan kualiti mereka. Satu showboating. Tapi Bergson dia ada skill individu seperti itu. Why not pakai? Jangan simpan. Jordi Amat. Cantik tolakan itu. Arif Aiman yang tidak dikawal. Antar semula ke tengah. Tak sampai untuk Juan Muniz. Tetapi satu vision yang cukup tajam ditunjukkan oleh Jordi Amat tadi untuk melihat kedudukan Arif Aiman yang kosong. Tak ada siapa yang kawal dia. Challenge Cup adalah peluang terakhir untuk menjulang piala musim ini pada pasukan Kedah yang diundi berdepan dengan Kuching FC. Ifwat dengan clearance on. Amirul Hisham dibiarkan gerakan itu oleh Juan Muniz. Fayad Zulkifli tidak berani untuk mengatasi Matt Davis dan akhirnya hantaran jauh semula ke belakang. Sedangkan sepatutnya ketika ini bola lebih banyak dihantar oleh pemain-pemain jersey kuning ini ke dalam kawasan penalti. Throw in untuk Hidalgo dan juga Kedah. Lagi lontaran ke dalam di seberang sana. Fidayo. Man all out. Setting kepada Amirul. Fayad Zulkifli mencuba agak lemah. Apabila dia tahan bola tu, dia membuka peluang kepada Matt Davis untuk menutup ruang. 2 gol adalah jumlah terbanyak dilepaskan oleh Shihad sepanjang musim ini dalam satu perlawanan. Dalam satu perlawanan. Terima kasih ni. Tambah sikit lagi ayat tu. Kita melihat 5 gol yang berkualiti, 5 gol yang jelas menjadikan perlawanan Kedah dengan JDT ini antara perlawanan tumpuan. Afiq Fazail akan dibawa masuk, akan menggantikan Juan Muniz. Dia juga nampak keletihan pada penghujung saingan ini dari pemain kelahiran Gihon. Bermula di situ dalam tim remaja Sporting Gihon. Maka hantaran-hantaran dan juga percobaan jarak jauh.
Afiq Fazail akan menguatkan barisan tengah. Kapan selamat ala-ala Jordan Pickford. Untuk mencuri sedikit masa ketika ini. So, perjalanan di antara kedua pasukan akan berterusan selepas ini, yakni 4 minit masa yang dilanjutkan. JDT akan berdepan dengan Negeri Sembilan dalam saingan Piala Malaysia. Kedah meneruskan saingan dalam Liga Super berdepan dengan KL. Bunsen, percubaan jarak jauh yang dilakukan hampir-hampir menewaskan. Ifwan meminta sepakan penjuru. Tak salah minta, walaupun rasanya tak kena pada Ifwan. Tak disentuh oleh Ifwan. Hidalgo cuba digagalkan oleh Syahmi. Sepakan penjuru. Tujuh yang dikumpulkan secara keseluruhannya oleh tuan rumah. Hidalgo dilambungkan ke tengah, dikeluarkan oleh Bunsen. Semula kepada Hidalgo. Kecewa tapi Amir Bek. 3-sama. Dalam kita menantikan apakah kesudahannya, Amir Bek Jerabes, pemain gantian, menyamakan kedudukan. So, tertangguhlah percikan bunga api kerana permainan ini. Tak tahulah apa yang akan berlaku pada the last 3 minit. Satu peluang yang terhidang di near post. Persoalannya, siapa yang sepatutnya membuat clearance dalam situasi ini? Nampak seperti satu hantaran yang teruk, tetapi berakhir ia adalah hantaran yang paling penting dalam perlawanan ini, di mana Amir Bek yang meneruskan lariannya walau apa bola datang pun dia berada di situ. Itulah yang paling penting. Dan dalam minit seperti ini, masa tambahan, dia berjaya untuk mendapatkan jaringan penyamaan, menewaskan Cihan. 5 gol yang dihasilkannya pada musim ini. Tetapi sebentar tadi adalah yang paling penting sekali dalam kariernya bersama-sama dengan skuad Sang Kenari. What a game malam ini. Terima kasih JDT dan juga Kedah. Game belum habis lagi. Jerabaev, hantaran ke depan untuk Ifidayo. Ott meminta bola, hantaran jauh, cuba mencari Fayad Zulkifli. Fernandes tolakkan ke sebelah tepi. Matt Davis dengan sisa-sisa tenaga yang dia ada, tapi dapat dihalang oleh Boyan Siga. Afiq, Syafiq tertangguh sedikit. Dos Santos dapat dihalang oleh Akmal. Hidalgo. Bola ke sebelah tepi, diasak Afiq. Bahaya kedudukan ini. Pegadil menghentikan permainan untuk free kick kepada Kedah. Ya, permainan yang sangat-sangat bijak daripada Hidalgo. Dia tidak mahu memaksa hantaran ke hadapan. Kemungkinan dia boleh datang balik semula, di mana kesemua pemain keletihan. Dia memegang bola dan berjaya untuk keluar daripada kawasan yang sempit, kemudian memenangi sepakan percuma. Baik. Dikala penyokong-penyokong yang mungkin sudah meninggalkan stadium tunduk hampa dan juga kecewa, mungkin mereka patah balik apabila mendengar ada sorakan dan juga teriakan meraihkan jaringan penyamaan. So, ungkapan comeback Israel adalah satu ungkapan yang
memang akan kita guna pakai untuk apa jua suasana dengan keadaan. Eberti melambungkan bola ke dalam box. Afiq Fazail, Dos Santos, Syafiq Rahim. Dos Santos mencari ruang di bahagian tengah, dikeluarkan sekaligus kedengaran whistle penamaan ditiupkan oleh pengadil Hasrul Muhammad Amir. Sekali lagi terima kasih pengadil kerana anda tidak mengganggu kerancang game pada malam ini. 6 gol terhasil, 6 bintang kepada para penonton, tetapi 10 bintang kepada kedua tim. What a game untuk sama-sama kita raikan. Walaupun JDT tidak dapat pulang untuk meraihkan kejayaan buat kali yang ke-10, tetapi karakter juara tetap ada pada mereka, terutamanya pemain ini yang mungkin kecewa. Arif Aiman yang menyangkakan jaringannya sudah membawa JDT muncul sebagai pemenang dan juga champion untuk musim 2023. What a game, what a game. Adi. Ya, what a game. Kesemuanya ya. Kalau ada markah tertinggi, inilah markah tertinggi. Saya tak kisah 8-0, 10-0, 11-2. Ini game yang paling baik. Ya, betul. Inilah saingan yang telah diberikan untuk betul-betul menguji keupayaan JDT. Shihan tertewas 3 kali dalam sejarahnya dan juga dalam satu game. Jody Ahmad juga sudah pasti kecewa. Banyak yang hendak kami berkatakan, tetapi apakah daya,